keluar pada khilaf. Kalau ada perkara itu disebutkan ulama yang kata haram dengan dasar Quran dan sebagai pegangannya, maka lebih baiklah kita meninggalkannya. Wallahu a'lam. Soalan yang ketiga, apakah fahaman kebanyakan orang-orang Arab Saudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semalam kita ada penceramah Dr. Mahmud daripada Madinah Munawwarah. Jadi beliau fahaman Ahlus Sunnah dan bermazhab Syafi'i. Jadi alhamdulillah, bermakna bukanlah fahaman tu atau pegangan tu semua sama pada semua anggota rakyatnya Arab Saudi. Ada yang berbeza-beza, ada yang fahaman. Saya sendiri pernah jumpa di Mekah, fahaman Hanafi, ada yang Maliki, ya, yang Syafi'i, yang tidak ada mazhab pun ada juga, ya. Jadi makna di sini kita tak boleh hukum semua sama rata, tidak, ya. Wallahu a'lam. Teruskan kalau ada soalan. Soalan seterusnya. Ustaz ni cakap Arab, Ustaz. Saya boleh. kurang fasih ni. Ayu minal mazahibul arba'ah afdalul mazhab. Daripada 4 mazhab, manakah yang paling afdal sekali? Dalam jawapan saya ini, saya tak menghukumkan mana yang lebih afdal, tetapi antum ataupun siapa-siapa yang bertanya itu, dia sembang istikharah, minta petunjuk pada Allah, mana yang lebih senang untuk dia mengamalkannya. Keempat-empat mazhab kalau diamal, semuanya diterima oleh Allah. Tak ada yang kita kata ditolak. Sebab kita tak mau mengatakan dia ni betul, dia ni lebih betul, tak ada. Tapi mana yang lebih sesuai untuk diri dia, dengan keadaan masyarakat ada keliling dia. Kalau dia sekiranya duduk dalam masyarakat Syafi'i, dia berpegang pada Maliki, kan jadi susah, tak kena. Tapi kalau dia semua sama satu mazhab, senang, lebih mudah berurusan. Pokoknya serah pada diri. Istafti qalbak, tanyalah hati kamu sendiri, kata Nabi. Wallahualam. Ada soalan lagi? Ustaz Tengku Fauzi yang dihormati, ada seorang ustaz fahaman lain dan seorang teman saya hujah. Semua ulama mujtahid kata jangan taklid mereka, dan Imam Syafi'i juga kata kalau ada hadis sahih selepas ikut hadis itu, dan jangan ikut Imam Syafi'i. Boleh ustaz jelaskan kami sebab saya bimbang ini ada agenda talfiq. Terima kasih. Ya, itulah yang telah saya sebutkan tadi. Idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Itu kata Imam Syafi'i. Bila telah sah hadis, sesuatu hadis, itulah mazhab aku, pegangan aku. Tetapi itu bukan pada umumnya. Pertama, itu ditujukan pada ulama. Dan kemudian bukan pada umumnya. Bukan pada umum makna ini hadis sahih, ini mazhab Imam Syafi'i. Ini hadis sahih, ini mazhab. Tidak. Kerana ada hadis yang nasikh, ada hadis yang mansukh, ada hadis am, ada hadis muqayyad, ada hadis mutlak. Jadi maknanya dalam masalah hadis ada pembahasan yang lebih dalam. Jadi sebagai orang awam, kita tak boleh menjadikan kata Imam Syafi'i itu sebagai satu hujah. Ini hadis sahih, ini mazhab Syafi'i, ini hadis sahih, ini tidak. Pertama, apakah kita sudah sampai darjat untuk memilih hadis? Kalau dah sampai, apakah semua hadis sahih itu Imam mazhab Syafi'i? Kerana ada hadis yang membatalkan hadis yang sebelumnya. Ada hadis yang umum dan ada hadis yang mengkhususkannya. Jadi dalam perkara ni dia ada pembahasan, bukan secara umum sahaja, in general, apa hadis saja itu sudah boleh kita pegang. Jadi kalau kembali kepada kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah sebagai satu tokoh ulama yang tawaduk. Cuba tuan-tuan lihat, walaupun dia sudah menjelajahi semua ilmu hadis dengan ilmu yang begitu kepakarannya amat tinggi, tapi beliau masih mengatakan kalau ada hadis itu mazhab aku. Kalau ada hadis yang sahih, tawaduk, dia rendah diri dia, Masya Allah. Inilah ulama yang menjadi ikutan kita, tuan-tuan. Lagi tinggi ilmunya, lagi tunduk, tawaduk. Sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta orang yang saleh, tapi aku bukan dari kalangan mereka. Masya Allah, kalau Imam Syafi'i macam ni hebat, sampai sembahyang tahajud tak pernah tinggal, masih mengata aku bukan orang saleh, cuma aku sayang orang saleh. Siapa lagi kita ni, tuan-tuan dan puan-puan? Itulah dia Imam Syafi'i, orang yang tawaduk. Jadi kata-kata Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama 4 semua macam tu. Kalau ada hadis yang sahih, buang pendapat aku, ambil hadis sahih. Sekali lagi, bukan tujuan mereka secara umum, tapi kepada mereka yang pakar dalam bab-bab tersebut. Seperti ulama-ulama hadis. Dan kita tak perlu bimbang, tuan-tuan dan puan-puan. Yalah, Imam Syafi'i 1300 tahun dulu, Ustaz. Mungkin sekarang dah berbeza. Ya,
Selepas Imam Syafi'i ada ulama, semuanya golongan ulama yang mazhab Syafi'i, mereka juga melihat kalau ada pendapat Imam Syafi'i yang lemah, maka diambilkan yang lain yang untuk menjadikan lebih kuat. Sehingga Imam Ghazali pun dalam kitab Ihya ada mengatakan, aku lebih senang kalau Imam Syafi'i pendapat dalam masalah air dua kolah sama seperti mazhab Maliki. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'nya berpendapat bahawa kalau dalam masalah ini aku lebih senang kalau mazhab Syafi'i pendapat seperti ini. Menunjukkan bahawa ulama-ulama mazhab Syafi'i yang berikutnya, bila mereka menemui hadis-hadisnya, kemungkinan Imam Syafi'i tak bertemu, mereka telah mentarjihkan atau lebih menguatkan pendapatnya lebih sesuai berdasarkan kaedah-kaedah ilmu yang telah disusunkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kita tak perlu bimbang dan khawatir, Imam Syafi'i dah 1300 tahun dahulu, mungkin sekarang dah ada ulama jumpa hadis. Memang dah ada ulama-ulama yang berikutnya. Wallahu alam.